Hai para pelajar, bertemu lagi kita dalam pelajaran yang terbaru. Adakah anda masih ingat apakah yang telah kita belajar pada kelas yang lepas, iaitu zaman air batu bahagian 1? Okey, kali ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam zaman air batu bahagian 2. Okey, dalam episod kali ini, kita akan lihat apakah perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir. Okey, yang pertama adalah perubahan bentuk muka bumi. Suhu bumi mula meningkat dan ais mula mencair. Air melimpah ke kawasan yang lebih rendah sehingga ia membentuk tasik dan laut. Ini bermakna kawasan daratan semakin mengecil dan terjadinya tasik dan laut. Seterusnya, berlaku perubahan iklim. Iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Ini bermakna suhu bumi sudah tidak lagi sejuk seperti dahulu. Perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Okey, apa dia perubahan yang ketiga? Perubahan yang ketiga adalah rupa bentuk fizikal bumi. Rupa bentuk fizikal bumi telah berubah di mana paras air laut meningkat sehingga 100 meter disebabkan air batu banyak yang telah mencair kerana suhu bumi meningkat. Okey, sekarang mari kita lihat apakah kesan yang berlaku disebabkan peningkatan suhu bumi. Yang pertama adalah bentuk fizikal bumi yang baharu, di mana terbentuknya tasik air tawar dan aliran air sungai berubah. Yang kedua adalah kepupusan haiwan. Harimau bertaring lengkung dan mamut mula pupus. Hal ini disebabkan oleh kenaikan suhu bumi. Binatang-binatang ini mempunyai kulit dan bulu yang tebal. Sekiranya peningkatan suhu bumi, maka mereka tidak boleh hidup disebabkan suhu yang terlampau panas bagi mereka. Okey, seterusnya adalah pertempatan manusia. Manusia mula bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas untuk membina pertempatan baharu. Hal ini kerana manusia tidak mampu untuk hidup di kawasan yang terlampau sejuk. Jadi, mereka lebih selesa untuk tinggal di kawasan yang lebih panas untuk bina pertempatan. Mari pula kita lihat apa yang berlaku di Asia Tenggara, kesan daripada perubahan zaman air batu akhir. Yang pertama adalah kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Kecairan air batu membentuk sungai dan tasik, maka aliran sungai telah menenggelamkan tanah rendah di sepanjang tepi pantai, maka terbentuklah pentas Sunda. Okey, yang kedua adalah berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Manusia bergerak ke kawasan yang lebih tinggi. Pada awalnya, manusia hidup berpindah randa. Akhirnya tinggal menetap dan mewujudkan pertempatan baharu. Hal ini bermakna, pada masa dahulu, manusia tinggal di kawasan yang rendah. Tetapi, setelah berlakunya peningkatan air laut, maka manusia memerlukan tempat yang lebih tinggi untuk membina pertempatan. Gambar yang anda lihat ini merupakan pentas Sunda. Mari kita lihat perbezaan pentas Sunda pada epok Pleistosen dan juga pentas Sunda pada epok Holosen. Mari kita lihat pentas Sunda pada epok Pleistosen terlebih dahulu. Okey, pada gambar di sebelah kiri anda akan dapat lihat pentas Sunda yang menggabungkan Semenanjung Malaysia, iaitu di sini, Sabah dan Sarawak, iaitu di sini, dan juga Indonesia. Ketiga-tiga tempat ini berada dalam satu daratan yang sama. Tetapi apa pula yang berlaku semasa epok Holosen? Mari kita lihat pada gambar di sebelah kanan anda. Pada epok Holosen, kenaikan paras air laut telah menenggelamkan sebahagian kawasan daratan. Jadi telah memisahkan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dan juga Indonesia. Jadi, pada masa sekarang, sekiranya anda daripada Semenanjung Malaysia ingin ke Sabah dan Sarawak ataupun ke Indonesia, anda haruslah menaiki bot ataupun kapal terbang kerana daratan sudah terpisah, tidak seperti apa yang berlaku semasa epok Pleistosen.
Okey para pelajar, itu sahaja pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Saya harap kamu semua dapat manfaat dari apa yang kita pelajari. Bye-bye.